Okay, Assalamualaikum. Ada 2 grup yang akan present hari ni, boleh present awal ke? Grup 1 dan grup 2. Boleh. Grup soalan 2 dulu Satulah dulu, madam. Okay, kita ikut numbering grup 1 dulu. Jap. Grup 1 dah cukup orang ke orangnya? Mana Rusdi, Hilman dengan Azim? Mana grup 1 ni? Potong markah nanti Kang. Tak apalah madam. Biar grup saya lah dulu madam. Soalan 2 ya? Okay, boleh. Ha. Kalau dah ready, boleh present lah. Okay. Boleh nampak ke? Boleh. Apa tu? Madam, saya start Okay, boleh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari grup Losas. Nama saya Nur Azwarisa binti Sana Azim. Hari ini saya nak presentation pasal tentang koperasi. Sampai next slide. Okay. So kesalahan Anisha yang pertama adalah mungkin berpikir dulu dan tidak berfikir dengan baik sebelum menerima pertolongan yang ditawarkan, iaitu dengan mengawalkan dan menyerahkan segala-galanya kepada Encik Burhan. Dekat sini dia bagi RM200 kepada Encik Burhan untuk Encik Burhan melakukan proses pendaftaran dokumen. Kesalahan yang kedua, Amiruddin mempercayai kata-kata Encik Burhan bahawa dia tidak perlu meletakkan perkataan Berhad di belakang nama koperasinya. Kesalahan yang ketiga ialah Amiruddin mempercayai Encik Burhan bahawa dia tidak perlu meletakkan alamat untuk koperasinya dan hanya memerlukan nombor telefon sahaja untuk pendaftaran. Kesalahan Amiruddin yang terakhir ialah Amiruddin mempercayai kata-kata Encik Burhan bahawa dia tidak perlu mendaftarkan undang-undang kecil untuk menubuhkan sesebuah koperasi. Next. Ni turn orang lain pula. The next syarat-syarat bagi pendaftaran sesebuah koperasi. Yang pertama, tertakluk pada Seksyen 8, tiada koperasi boleh didaftarkan sebagai koperasi asas melainkan koperasi seharusnya terdiri sekurang-kurangnya 50 orang individu. Individu yang layak di bawah Seksyen 26 untuk menjadi anggota dan tidak kehilangan kelayakan di bawah Seksyen 27 untuk menjadi anggota. Yang ketiga, anda perlu mempunyai sekumpulan orang yang mewakili calon anggota koperasi. Terakhir, menjalankan kajian kemungkinan. Seterusnya, mesti draft artikel penubuhan dan undang-undang, melakukan perancangan dan merekrut lebih ramai ahli dan membuat pembiayaan secara selamat dan cermat. Okey, yang seterusnya alamat koperasi. Setiap koperasi hendaklah mempunyai alamat yang didaftarkan di atas akta ini, iaitu Akta 502, Akta Koperasi 1993, yang ke situ segala notis yang berhubungan hendaklah dihantar dan hendaklah memaklumkan kepada Suruhanjaya tentang tiap-tiap pertukaran alamat. Safura, next. Sekejap Undang-undang kecil. Mana-mana undang-undang kecil sesuatu koperasi yang tidak selaras dengan peruntukan akta ini hendaklah terbatal setakat ketidaklarasan itu.
Tiap-tiap koperasi hendaklah mengkaji semula undang-undang kecilnya dan membuat pindaan yang perlu dalam masa 2 tahun dari tarikh permulaan kuasa akta ini. Terima kasih. Terima kasih. Madam, itu je daripada grup kita. Alright, terima kasih kumpulan yang soalan yang kedua lah ni. Apa ke Tania? Saya rasa hampir kesemuanya awak boleh jawab mengikut peruntukan undang-undang lah. Ya, cuma mungkin dari segi ulahan isu tu nanti mungkin saya akan ajar baliklah macam mana cara yang sepatutnya kita nak jawab isu tentang undang-undang. Macam contohnya awak dah cakap dah yang Amiruddin, apa kesalahan-kesalahan dia, apa sepatutnya yang dia buat, isunya undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan dia. Tapi at the end-nya, bila kita jawab tentang permasalahan undang-undang, kita nak tengok jawapan yang kita buat tu menjawab tak pada isu yang kita nak utarakan. Tak apa, yang lain nanti saya akan explain balik lah, ya. Jadi tanya untuk kumpulan yang pertama. Alright, kepada Alia, kepada Azwin dan juga Rowena. Alright. Seterusnya kumpulan yang soalan pertama. Sekejap madam, saya tengah menunggu Hilman. Madam nampak tak skrin tu? Okey, nampak. Nampak. Nampak tak? Dah nampak ada? Nampak. Okay. Saya pada sebelum tu Assalamualaikum. Saya daripada grup assignment pada soalan 1. Assignment ni saya nak prepare kepada Madam Nur Arma binti Abdul Talib. Nama saya Muhammad Rusdi bin Roslan. Nombor matrik kad DCM 1902006. Nama ahli saya Muhammad Hilman bin Zainaluddin. Nombor matrik kad DCM 1902003. Terusnya Muhammad Azin Rafiq bin Saiful Amran. Matrik kadnya DCM 1902010. Next. Okey, poin pertama. Menubuhkan koperasi tanpa kelulusan SKM. Pertamanya, koperasi adalah sesuatu pertubuhan yang matlamatnya ialah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya mengikut prinsip-prinsip koperasi. Mana-mana kumpulan orang yang bercadang untuk menubuhkan koperasi hendaklah terlebih dahulu menghubungi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM di kawasan masing-masing untuk mendapatkan penerangan dan nasihat berhubung proses penubuhan dan pendaftaran koperasi. Seperkara lagi, dalam Undang-Undang Malaysia Bahagian 2 Pendaftaran, koperasi yang boleh didaftarkan dalam Seksyen 4-1, suatu pertubuhan yang terdiri daripada orang, individu sahaja dan yang matlamatnya adalah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggotanya mengikut prinsip koperasi boleh didaftarkan di bawah akta ini sebagai suatu koperasi asas. Next. Poin kedua,
Sebaliknya, Akmal sebagai pengurusi tidak menghubungi pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi memohon kelulusan untuk menubuhkan koperasi dan tidak bertujuan untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggotanya melainkan untuk kepentingan diri sendiri. Manakala Akmal dan 5 rakannya tidak menepati syarat untuk menubuhkan koperasi seperti yang tertakluk di bawah Seksyen 5-1-A, iaitu tertakluk kepada Seksyen 8. Tiada koperasi boleh didaftarkan sebagai koperasi asas melainkan jika ia terdiri daripada sekurang-kurangnya 100 orang individu dan 5-1-B setiap orang individu sedemikian layak di bawah Seksyen 26 untuk menjadi anggota dan tidak hilang kelayakan di bawah Seksyen 27 untuk menjadi anggota. Next. Dengan ini, Akmal akan dikenakan denda seperti yang tertakluk dalam Undang-Undang Malaysia, iaitu larangan penggunaan perkataan koperasi dalam Seksyen 89-2, iaitu mana-mana orang yang melanggar peruntukan subseksyen -1 melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 dan tidak melebihi RM500 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Sebagaimana disebut di atas, di bawah Seksyen 8-1, walau apapun subseksyen 5-1, jika suatu koperasi tidak dapat memenuhi syarat yang dinyatakan dalam penerangan 5-1-A tetapi berhak selainnya untuk didaftarkan di bawah Seksyen 7, Ketua Pendaftar boleh selepas mengambil kira bilangan orang dalam kawasan operasi yang dicadangkan bagi koperasi itu yang layak menjadi anggota dan jenis aktiviti yang dicadangkan bagi koperasi itu, dan jika koperasi itu terdiri daripada sekurang-kurangnya 20 orang, mendaftarkan koperasi itu sebagai koperasi asas di bawah akta ini. Jelaslah, Akmal telah melakukan kesalahan iaitu menjalankan aktiviti perniagaan berkonsep koperasi tanpa kelulusan SKM. Dapat disimpulkan seandainya kita hendak menubuhkan sesebuah koperasi, hendaklah mendapatkan kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan menepati syarat bagi membolehkan mendapat kelulusannya. Next. Okey, ni Azim pula. Poin kedua, membuat laporan dengan kadar minima yang tinggi. Akmal dan rakannya mengambil deposit sebanyak RM500,000 daripada orang ramai yang berminat untuk melabur dalam projek mereka, sedangkan koperasi mereka dalam keadaan tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Poin kedua, dalam Undang-Undang Malaysia Akta Koperasi 1993 Seksyen 10 menyatakan deposit artinya wang yang didepositkan oleh mana-mana orang dengan sesuatu koperasi berdaftar dalam suatu akaun tetap atau akaun tabungan atau akaun deposit yang lain tetapi tidak termasuk share atau yuran atau simpanan khas. Tetapi Akmal mengambil wang deposit tersebut tanpa mendaftar koperasinya terlebih dahulu. Dengan demikian, Akmal boleh disabitkan kesalahan skim penipuan pelaburan di bawah Akta Syarikat 1995 dan kesalahan boleh daftar
artinya kesalahan yang boleh didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Penjenayah dan orang yang tidak diingini 1969 Akta 7 sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual pertama dan kedua pada akta itu. Yang terakhir, sebagai contoh, Akmal telah mendaftarkan koperasinya dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ianya dapat melaporkan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Malaysia Seksyen 54-1-A, iaitu tertakluk kepada peraturan-peraturan dan kepada undang-undang kecilnya. Sesuatu koperasi berdaftar boleh melaporkan atau mendepositkan wang lebihannya dalam mana-mana institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan institusi kewangan 1989 Akta 372. Poin seterusnya. Yang terakhir, sebagai contoh, Akmal telah mendaftarkan koperasinya dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ianya dapat melaporkan seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Malaysia Seksyen 54-1-A, iaitu tertakluk kepada peraturan-peraturan dan kepada undang-undang kecilnya. Sesuatu koperasi berdaftar boleh melaporkan atau mendepositkan wang lebihannya dalam mana-mana institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan institusi kewangan 1989 Akta 372. Poin yang ketiga adalah mengabaikan tanggungjawab, iaitu kes Akmal adalah melarikan wang deposit dari pelabur dan melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab dengan mendiamkan diri tanpa apa-apa informasi. Hal ini boleh menyebabkan syakwa sangka dalam kalangan pelabur seperti dinyatakan dalam Seksyen 91-1B. Suatu koperasi berdaftar atau seseorang pegawai atau pekerja atau anggota koperasi itu membuat pernyataan palsu atau memberikan maklumat palsu. Akmal boleh dikenakan denda seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 91-2, iaitu tiap-tiap koperasi berdaftar atau pegawai, pekerja atau anggota suatu koperasi berdaftar atau orang lain yang melakukan kesalahan di bawah seksyen ini boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya. Dan dalam hal kesalahan yang berterusan boleh didenda selanjutnya sebanyak RM100 bagi setiap kesalahan itu berterusan selepas disabitkan. Yang terakhir adalah kesimpulannya pekerjaan atau perniagaan yang kita jalankan hendaklah melalui sistem yang betul dan sahih. Dengan ini kita akan mendapat kepercayaan dan dapat mengelakkan keraguan daripada pelanggan atau pengguna. Okey, dah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan kedua, Rusdi, Hilman dan juga Azim. Saya suka juga dengan presentation kumpulan yang soalan pertama ni sebab kalau awak perasan, dia akan mengaitkan isu tu dengan soalan dia. Contohnya macam tadi soalan tu dia buka koperasi tanpa kelulusan SKM kan. Jadi apa yang dia buat rumusan tu dia akan relate balik dengan isu dia. Ya. Ataupun saya ambil contoh kita tengok, kita ambil contoh tengok pada soalan yang kedua tadi yang grup Alia tadi. Untuk kumpulan-kumpulan lain, mungkin awak boleh tengoklah macam mana cara untuk jawab soalan. Okay. Kalau untuk jawab soalan undang-undang, awak kena baca line by line. Contohnya setiap baris ni ada tak isu ataupun ada isu ni macam kita rasa macam something is wrong dengan ayat tu. Contohnya Amiruddin merupakan seorang pelajar lepasan Universiti Melaya. Ada isu kan? Tak ada isu. Beliau bercadang untuk menubuhkan koperasi keluarga kerana mendapat saranan dari ayahnya yang runcit koperasi milik keluarga. Tak ada isu juga. Dia cuma nak buka kedai runcit.
Jadi demi untuk merealisasikan impian ini, Amiruddin mencadang untuk pergi ke pejabat SKM. Okey, ada isu tak ada isu juga. Dia nak pergi ke pejabat SKM. Satu hari dalam perjalanan sebelum Amiruddin tiba di pejabat SKM, Amiruddin telah ditegur oleh seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai Encik Burhan, seorang anggota lembaga koperasi Megah Mulia Berhad. Encik Burhan menyapa Amiruddin kerana mendengar perbualan telefon antara Amiruddin dan ayahnya yang bercerita untuk mendaftarkan koperasi. Kat sini pun tak ada isu. Encik Burhan menawarkan cara yang lebih mudah untuk mendaftarkan koperasi dan tidak perlu ke pejabat SKM. Jadi kalau awak baca ayat ni, ada tak ada berlaku kesalahan di situ kan? Ataupun kita rasa ada isu yang berlaku. Encik Burhan menawarkan cara yang lebih mudah untuk mendaftarkan koperasi dan tidak perlu ke pejabat SKM. Ya, jadi isunya yang kita boleh kemukakan adalah adakah koperasi boleh didaftarkan tanpa perlu ke pejabat SKM? Jadi awak kena cari apa peruntukan undang-undang yang berkaitan tentang proses pendaftaran SKM. Perlu ke tak pergi pejabat SKM? Ataupun ada tak cara lain yang dia boleh buat melalui online ke apa ke? Jadi dekat situ sesuatu isu undang-undang boleh diwujudkan. Jadi isunya yang pertama, contohnya lah adakah sesebuah koperasi boleh didaftarkan tanpa perlu ke pejabat SKM? Itu isunya. Maknanya isu ni dia mesti dalam bentuk soalan. Yang mana jawapannya nanti ataupun rumusan kesimpulannya adalah menjawab kepada soalan isu tu tadi. Jadi rumusannya ataupun jawapannya sama ada tidak perlu ke pejabat koperasi ataupun mesti perlu ke pejabat koperasi. Jawapan dia. Jadi kena masukkan peruntukan apa yang berkaitan tentang isu tu tadilah. Jadi tengok pula isu yang kedua, awak kena baca line by line. Apa isu yang berlaku dalam setiap baris-baris perenggan ni lah. Ini sebagai contoh untuk kumpulan lain yang akan membentangkan ada lagi 6 grup. Alright, jadi minggu ni kita akan sambung untuk topik cooperative meeting, mesyuarat koperasi. Saya ada masukkan dalam Google Classroom nota dan juga garis panduan yang berkaitan tentang mesyuarat koperasi. Okey, jadi minggu ni dan juga minggu hadapan tengoklah kalau sempat sebab topik cooperative meeting ni saya akan pecahkan kepada mungkin dua sesi lah sebab dia agak panjang dan dalam soalan final exam pun dia ada banyak soalan yang berkaitan tentang mesyuarat koperasi, mesyuarat agung, mesyuarat lembaga. Jadi saya nak awak semua ambil perhatian lah yang khusus tentang pentadbiran tentang mesyuarat koperasi. Jadi nota saya ni adalah nota yang saya tak sempat nak update. Jadi mungkin banyak perkara ataupun beberapa perkara lah yang berkaitan contohnya tentang garis panduan koperasi, itu awak semua kena rujuk kepada garis panduan SKM. Jadi kat mana nak dapatkan GP ni ya adik-adik? Garis panduan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni kat mana nak dapat? Akta koperasi? Tak ada, dia tak ada dalam akta koperasi. Awak semua kena download sendiri, pergi dekat website SKM, www.skm.gov.my, buka situ, klik dekat bahagian perundangan, kat situ ada perintah, ada peraturan, ada akta juga, dan juga ada senarai garis panduan SKM. Saya tak sediakan kepada anda semua ada berapa banyak, dekat hampir 20 lebih garis panduan yang mungkin yang berkaitan dengan topik-topik yang mungkin saya akan bagi tu, saya dah masukkan dalam Google Classroom. Ada bunyi-bunyi pula. Okey, jadi maksud mesyuarat, ini yang daripada kes England lah ni. Kes yang dah lama, tahun 1876. Kalau kes-kes yang lama ni kita panggil sebagai landmark case. Landmark case ni kes yang kita sentiasa dirujuk. Kalau kes tu lagi lama, maknanya kes tu memang menjadi landmark case untuk kebanyakan isu ataupun perkara-perkara.
Contohnya berkaitan tentang mesyuarat, kita merujuk pada kes Sharp versus Dawes, ini tahun 1876. Kes ni awak tak perlu ingat pun tak apa, ini just sebagai maklumat je lah tentang mesyuarat. Maksudnya adalah perhimpunan orang ramai untuk tujuan yang sah ataupun pertemuan sekurang-kurangnya dua orang untuk apa-apa tujuan yang sah. Maknanya mesti ada perhimpunan dan juga mesti ada objektif ataupun tujuan. Ya. Oh, lupalah pula nak animation ni. Alright, jadi fungsi mesyuarat. Fungsi mesyuarat ataupun tujuan ataupun objektif mesyuarat kita buat, yang pertamanya sebab nak sampaikan maklumat. Tak kira lah di koperasi, mesyuarat agung, mesyuarat lembaga, mesyuarat jawatankuasa. Kita buat mesyuarat ni sebab kita nak sampaikan maklumat. Contoh macam meeting hari ni, sebab itu nama apps ni pun, nama apps ni Google Meet kan, Google Meeting, sebab kita nak menyampaikan maklumat. Jadi macam mana satu maklumat untuk disalurkan, dan kemudian nak buat perancangan, nak merangka, nak membentuk dasar, nak buat keputusan, ataupun nak selesaikan masalah, nak dapatkan komitmen daripada anggota dan juga sebagai satu kaedah kawalan prestasi. Kalau bahasa Malaysia kita sebut mesyuarat, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut meeting, dalam bahasa Arab disebut musyawarah kan. Jadi dalam banyak-banyak perkara kena ada satu inilah, saya taklah panggil satu mesyuarat, jadi maknanya satu aktiviti yang mana kita boleh sampaikan maklumat, kita boleh merancang, kita boleh buat keputusan, kita boleh menilai, kita boleh selesaikan analisis, itu dipanggil sebagai mesyuarat. Right. Di koperasi kita ada beberapa jenis koperasi. Kita ada mesyuarat agung. Mesyuarat agung ni kita ada mesyuarat agung permulaan. Kalau mesyuarat agung permulaan, maknanya koperasi ni belum, kalau yang Rusdi Hilman punya soalan assignment tadi kan, macam mana langkah penubuhan suatu koperasi. Jadi maknanya bila kita nak tubuhkan koperasi, perlu ada jawatan kuasa penaja. Yang mana jawatan kuasa penaja ini dia kena merangka undang-undang kecil, kena dapatkan isi pendaftaran, permohonan kepada SKM, kemudian dia kena himpunkan orang untuk buat satu taklimat kepada SKM, dan kemudian kita tengok berapa ramai orang yang layak dan berminat untuk jadi anggota koperasi. Kemudian kita akan buat mesyuarat agung permulaan koperasi. Mesyuarat agung permulaan koperasi untuk kita daftarkan koperasi kita. Itu mesyuarat agung permulaan. Dan kemudian kita ada mesyuarat agung tahunan, yang mana mesyuarat agung tahunan ataupun MAT kita buat setiap tahun. Setiap tahunnya mengikut bila kita punya tempoh kewangan berakhir. 6 bulan selepas, tidak lewat 6 bulan selepas berakhirnya tahun kewangan setiap koperasi. Selain daripada mesyuarat agung tahunan, kita juga di dalam koperasi boleh mengadakan mesyuarat agung tahunan khas. Yang mana mesyuarat agung tahunan khas ini hanya untuk membincangkan agenda-agenda khas yang perlu ataupun yang urgent, yang perlu dapat keputusan dengan seberapa segera. Namun begitu, tidak ramai koperasi yang nak buat mesyuarat agung khas ini sebab dia menggunakan modal yang banyak. Sebab kita nak buat mesyuarat agung tahunan, dia akan ambil, dia memerlukan masa, memerlukan persediaan, memerlukan wang, sebab kita nak print laporan tahunan, kita nak tempah dewan, kita nak tempah makan, kita nak bayar allowance. Begitu juga mesyuarat agung khas, mesyuarat agung khas kita nak kena tempah juga dewan, nak kena tempah juga makan minum. Sebab saya rasa selama saya
berurusan dengan koperasi, tak pernah lagi meeting koperasi tak ada makan dan minum. Kecuali lah meeting tu dibuat time bulan puasa. Itu memang tak ada minum dan makan. Jadi dalam mana-mana meeting pun, dalam meeting kerajaan ke agensi dan sebagainya, mesti ada juga peruntukan untuk makan dan minum. Jadi itu memerlukan modal untuk koperasi. Selain mesyuarat agung, kita ada mesyuarat lembaga koperasi, ya, yang mana mesyuarat lembaga kita buat mengikut peruntukan dalam undang-undang kecil lah, tengok berapa kali kita kena buat. Selain mesyuarat lembaga, kita ada mesyuarat perwakilan ataupun mesyuarat kawasan. Okay, kalau mungkin awak pertama kali ataupun pernah dengar perkataan mesyuarat agung tahunan perwakilan. Pernah dengar tak tentang perwakilan? Pernah. Pernah. Tapi awak faham tak apa yang dimaksudkan tentang perwakilan? Macam wakil murid. Wakil murid? Wakil murid pergi mana? Wakil koperasi? Ya. Jadi perwakilan, mesyuarat agung secara perwakilan hanya dibuat kepada koperasi yang dia punya kawasan operasi. Awak ingat lagi kawasan operasi koperasi? Kawasan operasi koperasi itu melebihi kawasan operasi koperasi meliputi satu negeri ataupun dua negeri ataupun seluruh Malaysia. Kalau kawasan operasi koperasi itu satu negeri, contohnya kawasan operasi koperasi A Berhad adalah di seluruh negeri Selangor, maka koperasi itu dia kena buat mesyuarat agung secara perwakilan. Itu maksudnya perwakilan. Jadi kawasan operasi koperasi adalah kawasan dekat mana koperasi boleh dapatkan anggota. Sebab awak kena ingat syarat untuk jadi anggota koperasi mestilah warga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, dan kemudian yang ada 3 perkara tu, sama ada bermastautin ataupun bekerja ataupun mempunyai tanah di kawasan operasi koperasi. Jadi kawasan operasi koperasi tu dekat mana koperasi boleh dapatkan anggota. Jadi kalau kawasan operasi koperasi itu adalah di seluruh, contohnya di negeri Selangor, maka koperasi itu bila nak buat mesyuarat agung, dia kena buat mesyuarat agung kawasan dulu. Dia kena buat mesyuarat agung kawasan ataupun ada koperasi dia panggil mesyuarat agung wilayah. Contohnya di negeri Selangor ni ada daerah-daerah kan, ada daerah Petaling, daerah Hulu Selangor, daerah Kuala Selangor, daerah apa lagi? Daerah-daerah ni, jadi kena buat mesyuarat agung kawasan wilayah dulu. Kemudian lantik perwakilan, yang mana perwakilan ni akan mewakili dia punya kawasan untuk pergi ke mesyuarat agung perwakilan. Itu beza mesyuarat agung perwakilan dengan mesyuarat agung yang biasa. Tapi jangan confuse dengan koperasi, jenis-jenis koperasi. Kita ada 3 jenis koperasi yang boleh didaftarkan di Malaysia, iaitu apa dia adik-adik? Koperasi apa yang pertama? Kasa pula. Koperasi Terak apa? Koperasi yang terdiri daripada individu. Koperasi asas ke? Ya, dekat Malaysia kita ada 3 jenis koperasi yang boleh didaftarkan, iaitu koperasi asas, koperasi menengah dan juga koperasi Atasan. Atasan yang siapa tadi sebut sebagai angkasa kan. Jadi jangan confuse pula. 3 jenis koperasi ni adalah koperasi yang boleh didaftarkan. Maknanya koperasi asas, anggotanya adalah individu, orang. Koperasi menengah, dia punya anggotanya adalah koperasi asas. Yang ketiga adalah koperasi
atasan, iaitu koperasi angkasa yang terdiri daripada sama ada koperasi asas ataupun koperasi menengah. Jadi mana-mana ketiga-tiga jenis individu pula. Tiga-tiga jenis koperasi ni dia boleh juga buat mesyuarat agung perwakilan kalau kawasan operasi dia meliputi satu negeri ataupun dua negeri ataupun seluruh Malaysia. Semenanjung Malaysia ke apa. Kalau dia dah letak kawasan operasi satu negeri, contohnya di seluruh negeri Perak, dia dah kena buat mesyuarat agung perwakilan. Ya, jangan nak confuse. Tapi ada satu lagi yang dikenali sebagai kluster koperasi. Kita ada 4 jenis kluster koperasi di Malaysia. Kita ada kluster koperasi mikro, kluster koperasi kecil, kluster koperasi sederhana dan juga kluster koperasi besar. Yang mana kluster-kluster koperasi ini diklasifikasikan mengikut perolehan koperasi. Jadi nanti awak kena cari apa yang didefinisikan sebagai koperasi kecil, koperasi mikro, kecil, sederhana dan juga koperasi besar. Berapa perolehan dia yang kita kata sebagai dia koperasi mikro? Berapa perolehan dia yang kita kata sebagai koperasi kecil, sederhana dan juga koperasi besar? Jadi mana-mana 4 kluster ni pun dia mungkin juga ada mesyuarat agung secara perwakilan kalau kawasan operasi dia adalah meliputi satu negeri. Ya, tapi saya pernah dapat tips daripada SKM. Ya, dia cakap sebab macam koperasi Maktab, koperasi IKM, Institut Koperasi Malaysia, sebab kita punya cawangan, kita ada cawangan dekat Pahang, dekat Alor-Star, dekat Sabah, Sarawak, dekat Johor Bahru. Jadi kita punya kawasan operasi kita besar. Ya. Kita dapat pengecualian daripada SKM untuk tidak mengadakan mesyuarat agung secara perwakilan. Tapi ada juga undang-undang kecil yang koperasi lain yang saya tengok dia nak mengelakkan daripada mesyuarat agung secara perwakilan. Apa yang dia buat dalam undang-undang kecil dia cakap kawasan operasi koperasi A Berhad adalah di seluruh negeri Selangor kecuali di Pulau Ketam. Dia mengecualikan satu tempat atau satu daerah lah dalam satu negeri tu supaya dia tak nak buat mesyuarat agung secara perwakilan. Ya, sebab nak buat mesyuarat agung secara perwakilan ni payah. Kita kena ada mesyuarat agung kawasan A, B, C, D. Kemudian kos ni lagi. Ya, kemudian laporan apa dan sebagainya dan lantik proksi kepada untuk pergi kepada mesyuarat agung perwakilan. Ini cerita tentang mesyuarat agung perwakilan koperasi. Ya, seterusnya kita ada mesyuarat jawatan kuasa ataupun biro-biro ya mengikut aktiviti-aktiviti koperasi. Kita ada mesyuarat pengurusan ataupun kaki tangan dan juga mesyuarat jawatan kuasa audit dalam. Berapa orang JAD yang boleh dilantik dalam koperasi kita? $15. 15 Rowena? Mana datang 15 tu? Jawatan kuasa audit dalam adalah internal auditor. Berapa? 5. Kurang-kurangnya 3 dan tak boleh lebih daripada 5. Mana ni cuti midterm break dah lupa dah semua. Kalau yang Rowena cakap tu adalah komposisi maksimum untuk board ataupun anggota lembaga koperasi minimum berapa? Minimum dia 9. 6? Minimum 6, maksimum 15 orang ALK yang boleh kita lantik. Tak boleh kurang 6, tak boleh lebih 15. Jadi
Yang specific number kena stipulated under the bylaw. Berapa? Kalau 6, 6 lah dalam bylaw. Kalau 10, 10 lah dalam bylaw. Seksyen 36 tertakluk kepada peruntukan-peruntukan akta, peraturan, arahan, garis panduan dan undang-undang kecil. Kuasa tertinggi bagi koperasi terletak haknya pada mesyuarat agung, anggota-anggota yang padanya tiap-tiap anggota sama ada dia sendiri atau melalui perwakilan. Ini yang saya cakap tadi, kalau koperasi dia buat mesyuarat agung perwakilan, dia akan melantik perwakilan lah. Dalam hal koperasi menengah atau koperasi atasan melalui proksi. Proksi ni sebagai wakil lah untuk pergi ke koperasi menengah ataupun koperasi atasan. Sebab koperasi menengah dan koperasi atasan dia punya anggotanya adalah koperasi, bukan individu. So kita panggil dia sebagai proksi. Kemudian Seksyen 39, bila kita nak buat mesyuarat agung tahunan, menurut Seksyen 39 tidak lewat daripada 6 bulan selepas berakhirnya setiap tahun kewangan atau tempoh yang lebih panjang sebagaimana yang diluluskan oleh SKM. Maknanya kalau kita tak boleh nak buat mesyuarat agung dalam tempoh 6 bulan selepas berakhir tahun kewangan, maknanya SKM bagi kelonggaran. Tetapi kena dapat kelulusan daripada SKM dulu untuk kita melanjutkan tempoh buat mesyuarat agung. Jadi untuk nak kira bila kita buat mesyuarat agung ni semua dah clear ke? Kita nak bagi contoh lagi. Sudah faham. Sudah faham Ini kadar penalti lah. Okey. Untuk kita buat satu mesyuarat, untuk supaya satu mesyuarat itu tidak dipertikaikan kesahannya, maka ini yang saya sebut sebagai syarat sah mesyuarat agung. Kalau tak ada perkara ni, sesuatu mesyuarat itu boleh dipertikaikan kesahannya. Yang pertama adalah notis, quorum dan yang ketiga adalah pengerusi. Notis mesyuarat. Notis mesyuarat, yang English cases ni tak payah nak ingat lah ya. Ini sebagai makluman saja. Maknanya suatu mesyuarat hendaklah dipanggil dengan betul dengan memberikan notis yang betul. Notis yang betul tu dia kena ada cukup tempoh masa dia. Apa yang dimaksudkan tentang notis adalah satu pemberitahuan mengikut saluran yang boleh menyebarkan maklumat mengenai tarikh, tempat, masa dan agenda mesyuarat kepada yang berkenaan. Saya tak pasti kalau awak terima sebab saya hantar invitation Google Meet ni melalui link saja kan, tapi kalau saya masukkan email address awak akan dapat satu notis daripada Google lah. Ada berkenaan tarikh, masa, apa link dia. Begitu juga dalam notis secara bertulis, dia mesti ada maklumat tentang bila tarikh tu dibuat. Kalau kita tulis tarikh, kita kena letak tarikh tu mestilah sama dengan hari kalau kita letak. Contohnya hari ni berapa hari bulan? 19 hari bulan tu. Patutnya hari Selasa. Tapi dalam notis tu kita letak 19 hari bulan 1, tarikh dia Isnin. Jadi kat situ akan berlaku kekeliruan lah. Jadi orang akan question, sebenarnya hari Isnin ke Selasa? 18 hari bulan ke 18 hari bulan? Jadi kalau nak letak tarikh dan hari, kena pastikan tarikh dan hari itu adalah yang sama, synchronized. Kemudian notis hendaklah dikeluarkan mengikut kuasa yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini kena alert. Sebab sebelum kita buat mesyuarat agung tahunan koperasi kena hantar notis kepada SKM dalam tempoh 30 hari sebelum mesyuarat agung tahunan.
Contoh kalau kita buat mesyuarat agung pada 1 hari bulan 12, maka kena hantar kepada SKM awal lagi bulan 11. Kalau boleh hantarlah bulan 10 tu. Dan kemudian selain daripada SKM, menurut Undang-Undang Kecil 28, koperasi kena hantar notis panggilan mesyuarat kepada anggota-anggotanya dalam tempoh 15 hari sebelum mesyuarat agung. Jadi kena ingat, hantar kepada SKM 30 hari, hantar kepada anggota 15 hari. Kenapa kita hantar kepada SKM lebih awal daripada anggota? Sebab kita hantar kepada SKM bersekali dengan laporan-laporan laporan kewangan dan sebagainya. Jadi SKM akan hantar satu memo ataupun satu surat berkenaan tentang pandangan SKM berkenaan tentang laporan-laporan koperasi. Jadi dia kena hantar awal supaya SKM boleh memberikan pandangan Suruhanjaya terhadap laporan koperasi. Dan kenapa kita hantar notis 15 hari kepada anggota? Sebab selain daripada anggota hadir mesyuarat agung, sebab kita hantar notis tu, kita bagi sekali dengan laporan tahunan koperasi. Dalam buku laporan tahunan koperasi ada macam-macam maklumat. Termasuklah laporan lembaga, laporan kewangan, juga lain-lain perkara yang hendak disalurkan kepada anggota. Selain itu, anggota boleh hantar usul kepada koperasi dalam tempoh 7 hari sebelum mesyuarat agung kepada koperasi. Contohnya dia nak mengusulkan beberapa perkara yang perlu dapatkan kelulusan daripada mesyuarat agung, dia kena hantar usul lah kepada koperasi. Tapi tak boleh lewat daripada 7 hari. Sebab itu notis kita bagi lebih awal 15 hari supaya anggota boleh baca laporan tahunan, boleh semak, boleh memberikan apa-apa pandangan dan usul yang boleh dikemukakan ke dalam mesyuarat agung nanti. Ini kalau notis tidak dinyatakan di dalam undang-undang kecil, makanya tempoh penghantaran notis adalah clear day yang bermaksud hari penghantaran dan hari mesyuarat tidak termasuk. Ini mengikut akta tafsiran lah. Jadi sebabkan kita dah ikut Undang-Undang Kecil 28 dan dinyatakan secara spesifik 15 hari, kita boleh rujuk kepada Undang-Undang Kecil. Okay, yang pertama kita dah tengok berkenaan tentang notis. Notis kita akan bagi bersekali dengan maklumat tentang tarikh, masa dan juga agenda-agenda mesyuarat. Ya, agenda ataupun apa perkara yang kita nak bincangkan dalam mesyuarat. Jadi agenda mesyuarat adalah senarai perkara yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat dan merupakan satu garis panduan yang akan dibincangkan dalam mesyuarat. Ataupun nama lainnya, ataupun kalau awak cari dalam akta koperasi, akta dia tak tulis sebagai agenda, tapi dia tulis sebagai fungsi. Fungsi ni adalah perkara ataupun agenda yang boleh dibincangkan dalam mesyuarat agung tahunan. Yang kedua adalah quorum mesyuarat. Quorum adalah berapa bilangan minimum anggota layak yang hadir mesyuarat. Berapakah bilangan anggota yang diperlukan untuk kita menjalankan sesuatu mesyuarat. Kalau tak cukup quorum, kita tak boleh nak jalankan satu mesyuarat. Jadi, mesyuarat agung ada quorum, mesyuarat lembaga pun ada quorum. Jadi macam mana nak kira quorum mesyuarat agung? Mengikut sub peraturan. Kalau saya sebut sub peraturan, dia merujuk kepada peraturan-peraturan koperasi 2010. Quorum bagi mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas koperasi yang dipanggil bagi apa-apa maksud selain pinda undang-undang kecil. Kalau kita nak buat mesyuarat, tak ada agenda pinda undang-undang kecil. Perkataan yang paling penting saya sebut adalah selain kalau kita buat mesyuarat agung tanpa ada agenda untuk pinda undang-undang kecil,
Jadi quorum yang diperlukan bagi koperasi asas adalah merujuk kepada jadual keempat. Kat mana nak tengok jadual keempat? Kat akta koperasi. Akta saya. Okey, nampak tak? Nampak? Okey, kalau awak ada buku akta koperasi dengan awak, dekat bahagian belakang tu ada peraturan-peraturan koperasi 2010. Tengok pada peraturan 15, dia akan kata sila rujuk kepada jadual keempat. Jadi selak belakang tu dia ada tulis jadual keempat. Jadual keempat ni macam ni lah. Jadi macam mana kita nak tentukan quorum bagi satu-satu mesyuarat agung? Kita kena tengok daripada jumlah keanggotaan koperasi kita. Ya. Berapa jumlah anggota koperasi itu? Contohnya kalau jumlah anggota koperasi itu 15 hingga 50 orang, maka anggota yang perlu hadir adalah seramai 15 orang. Ya, 15 orang. Tapi kalau jumlah anggota koperasi kita adalah seramai 51 hingga 1,000 orang, maka macam mana nak kira jumlah quorum? Mestilah 1/3 daripada jumlah anggota ataupun 150 orang mana-mana yang kurang. Maknanya kita boleh ambil 1/3 ataupun kita boleh pilih 150 mana-mana yang kurang. Ya, begitu juga kalau jumlah anggota dia 1,000 hingga 3,000, awak kena baca. Nak kena pilih yang ini ataupun nak kena pilih yang ini. Contohnya, saya ambil contoh kalau jumlah anggota koperasi kita adalah seramai 90 orang. Jadi 90 orang ni dia berada dekat sini ke dekat sini? Sini kan? Jadi 51 hingga 1,000, kita jumlah anggota koperasi kita adalah 90 orang. 1/3 daripada 90 berapa? 30. 30. Jadi kita akan ambil jumlah quorum kita 30 orang ke ataupun 150 orang? Tiga puluh. Ya. Dia kata cara nak tentukan quorum mestilah sebahagian daripada jumlah anggota ataupun berapa anggota yang hadir. Awak kena tengok sini ataupun sini. Contohnya kalau jumlah anggota koperasi kita adalah 90 orang, maka kita kena guna pecahan 1/3 ataupun 150. 1/3 daripada 90 adalah 30 orang. Antara 30 dengan 150, yang mana yang kurang? Adalah 30. Maka nak buat mesyuarat agung dengan anggota seramai 90 orang, 30 orang dah memadai untuk kita buat mesyuarat agung. Kalau contohnya yang datang tu baru 28 orang, maka belum lagi cukup quorum. Dia kalau kita terus buat juga mesyuarat agung, maknanya orang boleh pertikaikan kesahan mesyuarat agung tu dibuat. Itu kalau 90 orang. Contohnya kalau jumlah anggota koperasi kita adalah 300 orang. Orang kita nak guna pecahan berapa? orang kita nak guna pecahan berapa? 1/3. 1/3 juga. Okey, 1/3. 300 daripada 1/3 berapa? 50. 100. 1/3 daripada 300 adalah 100. 100. 100 atau 150, yang mana yang kurang?
100 yang kurang. So 100 orang datang, kita dah boleh buat mesyuarat agung. Itu untuk 300 orang. Tapi kalau kita ada jumlah anggota seramai 600 orang, berapa pecahan yang kita nak guna? Masih lagi 1/3 kan? Per 3 daripada 600? 100. Antara 200 dengan 110, yang mana yang kurang? 150. 150. Maka kita tak guna pecahan dah. Ya, kalau 150 orang yang hadir daripada 600 orang, kita dah boleh buat mesyuarat agung. Begitu juga kalau contohnya kita ada jumlah anggota yang lebih besar. Contohnya kita ada 2,000 orang anggota. Apa pecahan yang kita nak guna? Satu per empat. Yes. 1/4 2,000, 1/4 daripada 2,000 adalah 500. Antara 500 ataupun 250, yang mana yang kurang? 250 orang. Ya. Jadi yang pertama, awak kena tahu berapa jumlah anggota koperasi kita. Jadi daripada itu, awak kena tengok berapa pecahan yang diperlukan. Ya, sama ada pecahan ataupun bilangan anggota yang hadir yang telah ditetapkan dalam jadual keempat. Maknanya kena kira dululah. Maknanya kena kira dulu. Ya, sama ada nak guna pecahan ataupun bilangan anggota yang hadir yang belah 6 ni. Yang mana-mana yang kurang. Ya, ini untuk mesyuarat agung yang tak ada agenda pindah undang-undang kecil. Ya. Tapi kalau mesyuarat agung koperasi yang dihadiri secara perwakilan, quorum adalah tidak kurang daripada 1/3 daripada jumlah perwakilan koperasi itu. Contoh kalau perwakilan koperasi itu keseluruhannya ada 500 orang, banyak tu 500 orang. 1/3 daripada 500 orang tu macam susah sangat awak nak kira kan. Contohnya jumlah perwakilan ada 300 orang. 1/3 daripada 300 ada 100 perwakilan untuk buat mesyuarat agung perwakilan. Jadi untuk bahagian perwakilan ni dia straightforward dia. Nak buat mesyuarat agung tak ada pindaan undang-undang kecil, hanya 1/3 daripada jumlah perwakilan. Kalau koperasi asas kena refer jadual keempat ya yang berkatakan tentang pecahan ni yang kena kira lah. Okey. Okey. Kita tengok ni Kita dah kira dah ni. Kita dah kira berapa jumlah yang diperlukan. Contohnya kita ambil anggota koperasi kita, maka kita perlukan 30 orang. Ya. Tapi contohnya kalau kita dah buat beberapa notis, ya, kita berdasarkan pengalaman koperasi yang dulu memang susah nak dapat, 30 orang pun susah nak dapat. Maka koperasi kena buat perintah secara bertulis, kena buat permohonan kepada SKM untuk pengurangan quorum. Ya, maka SKM menetapkan tidak kurang daripada 1/20 anggota suatu koperasi itu sebagai satu quorum. Jadi kalau tak dapat jumlah 30 ni, ya 1/3 ni boleh guna 1/20. Tapi itu jarang-jarang lah yang koperasi minta. Biasanya dia akan dapat jumlah quorum ni. Ini okey. Permohonan secara bertulis juga disebut sebagai requisition. Jadi requisition ni adalah satu permohonan secara bertulis. Korang tidak kurang. Okey. Kalau kita nak buat mesyuarat agung yang ada agenda pindah undang-undang kecil. Kalau
Mesyuarat Agung tu ada agenda pindah undang-undang kecil, tak boleh guna jadual keempat, kena guna jadual kena guna peraturan 7 ni. Maknanya kena perlukan quorum sebanyak 2/3 daripada jumlah anggota. Contohnya kalau jumlah anggota koperasi kita 90 orang, maka nak buat mesyuarat agung tu kena ada 60 orang yang datang. 60 orang yang datang. Tapi kalau tak boleh nak dapatkan dia punya general rule 2/3, maka boleh guna jadual kedua untuk dapatkan kelulusan daripada SKM. Jadi nak kira quorum untuk mesyuarat agung yang ada agenda pindah undang-undang kecil, cara pengiraannya sama macam jadual keempat tu tadi. Ya, kena tengok berapa jumlah anggota koperasi kita dan kita kena tengok berapa dia punya pecahan dan juga bilangan anggota yang hadir yang belah kanan tu. Kenapa dia perlukan angka yang lebih banyak? Sebab bila kita nak pindah undang-undang kecil, kita kena dapat undi ataupun kelulusan daripada lebih ramai anggota. Sebab itu kita kena ada anggota yang lebih ramai yang turun dalam mesyuarat agung tahunan tu. Okay. Yang ketiga, yang pertama tadi kita kena ada notis yang mengikut saluran yang betul, mengikut hari yang cukup. Yang kedua, kena ada quorum yang mencukupi. Yang ketiga, perlu ada pengurusi mesyuarat agung. Ya, jadi pengurusi mesyuarat agung dia bukanlah dilantik daripada pengurusi koperasi itu sendiri. Dia kena tengok dalam undang-undang kecil koperasi ataupun bylaw masing-masing apa yang dinyatakan dalam pengurusi mesyuarat agung. Ada sesetengah koperasi, dia letak dalam bylaw dia, pengurusi mesyuarat agung hendaklah dilantik dalam kalangan anggota lembaga koperasi sahaja. Jadi maknanya pengurusi SU berdahari ataupun ALK yang lain boleh boleh menjadi pengurusi dalam mesyuarat agung tahunan lah. Ya, tetapi ada koperasi yang dia buka peluang tu lebih luas. Ya, contohnya dalam mesyuarat agung dia, dalam undang-undang kecil dia, pengurusi mesyuarat agung koperasi hendaklah dilantik dalam kalangan anggota koperasi yang hadir. Jadi mana-mana anggota yang hadir yang dirasakan berkelayakan, yang kompeten untuk jalankan tugas sebagai pengurusi mesyuarat boleh dilantik. Ya. Jadi berkenaan tentang pengurusi mesyuarat ni kena tengok dalam undang-undang kecil koperasi apa yang dinyatakan. Undi mesyuarat agung, setiap usul ataupun agenda yang hendak diputuskan hendaklah menggunakan undi majoriti mudah ataupun simple majority. Kecuali undi untuk meminda undang-undang kecil dan juga undi untuk menamatkan keanggotaan seseorang anggota, dia perlukan undi sebanyak 2/3. Ya. Jadi sebagai pengurusi mesyuarat, dia tidak ada undi pemutus. Ya. Contohnya ada satu usul ataupun agenda yang memerlukan keputusan. Contohnya daripada 100 orang tu, contohnya dalam keputusan tu 50 orang bersetuju, 50 orang tak bersetuju. Jadi pengurusi dia buat keputusan, dia kata okey tak apalah, biarlah saya bersetuju untuk memutuskan keputusan tersebut. Jadi tak boleh. Jadi kalau apa-apa perkara yang memerlukan keputusan yang berkaitan dengan pengurusi, dia tidak ada kuasa untuk mengundi. Anggota-anggota yang berkecuali dianggap tidak menyokong usul itu. Yang ini yang banyak berlaku. Contohnya bila kita mengundi, kita kata dia nak kata setuju pun tak, nak kata tak setuju pun tak. Dia di atas pagar lah. Jadi orang yang di atas pagar ni dianggap tidak menyokong usul tersebut. Berkaitan tentang garis panduan 14 ini, saya akan masuk untuk kelas minggu depan lah. Lepas habis tengoklah macam mana. Mungkin saya buat midterm dulu ke, saya buat kelas dulu and then baru kita buat dengan midterm. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan
Kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada grup yang telah membentangkan assignment. Jangan lupa untuk submit soalan secara bertulis ataupun handwritten lah, ataupun PDF ke apa ke, macam mana cara bentuk yang awak nak hantar lah. Apa lagi sebelum saya terlupa? Itu saja. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Salam. Salam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Minggu depan tu nak buat soalan tu saya lagi minggu depan buat tu. Presentation macam mana?